Hai, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 2. Hari ini cikgu akan ajak awak semua sejarah tingkatan 2 akan masuk ke bab 5, iaitu 5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, di mana yang menjadi sebuah kerajaan yang gemilang. Cikgu percaya anak-anak semua pernah sampai ke negeri Melaka kan? Sebab negeri Melaka tempat yang bersejarah. So kalau kita bercuti, kita mesti terfikir kita nak pergi melawat tempat yang bersejarah. Cuba tengok bangunan di sini. Start Hut kan? Tempat yang memang tempat tumpuan pelancong lah, sama ada negara luar daripada dalam negeri kita, daripada Malaysia, daripada luar negara. Tempat yang memang menarik. Kemudian kita boleh naik beca, yang mana tak semua tempat ada tak semua tempat ada kemudahan bawa kita berjalan-jalan melawat Bandaraya Melaka. Ini adalah kincir air yang dibuat sewaktu Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya di Melaka ni memang banyak sangat tempat peninggalan sejarah-sejarah sewaktu Portugis, sewaktu Belanda kan. So, apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Jangan ke mana-mana. Stay tune bersama dengan Cikgu Linda. Jika anak-anak dah ingat, sebelum ini pada subtopik 5.2 bahagian 1, cikgu dah tunjuk dekat awak kan, perkampungan nelayan pada tahun 1500. Di mana sebuah maksudnya tak ada apa-apa pun, tak ada pun pembangunan macam ni, tak ada pun pusat pemerintahan macam ni kan. Hanya nampak sungai, nampak sampan-sampan. Tetapi apabila Melaka telah terkenal dan gemilang, disebabkan oleh faktor kegemilangan yang diguna tu kan, kepimpinan raja, dia ada undang-undang yang digunakan, dan ada sistem pentadbiran yang hebat yang diaplikasikan di negeri Melaka itu, maka akhirnya macam inilah Melaka kan. Ramai pedagang-pedagang daripada timur, daripada barat, dengan kapal-kapal yang besar, dengan bahtera-bahtera yang besar datang singgah ke negeri Melaka, di pelabuhan Melaka ini untuk berdagang. Seperti yang kita tahu pada zaman dulu berdagang, kita menggunakan sistem barter sebelum penggunaan mata wang. Nampak dah maju kan, dah cantik kan? Melaka. Ini adalah kincir air sewaktu Kesultanan Melayu Melaka yang masih ada sehingga kini. Anak-anak bolehlah pergi melawat untuk ambil gambar sebagai kenang-kenangan. Orang kata apa, tempat bersejarah kan. Ya anak-anak, inilah tajuk yang kita akan belajar hari ini, Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Di bahagian kedua ini, cikgu akan fokuskan di sebelah ini sahaja, iaitu aspek kegemilangan. Ada 5 aspek yang kita akan fokuskan, yang mana cikgu akan terangkan satu persatu. Cikgu nak anak-anak sediakan buku catatan, sediakan alat tulis untuk mencatat nota-nota ringkas ini. Kita lihat aspek kegemilangan pertama, kita ada pembentukan empire, kita ada penyebaran agama Islam, kita ada pusat perdagangan, pengurusan perdagangan dan hubungan luar ini. Maka inilah yang menjadikan ia sebuah negeri yang menjadi lebih gemilang dan terkenal. Kita lihat kepada aspek pertama, iaitu pembentukan empire. Anak tahu kan, empire Kesultanan Melayu Melaka ini dia ada seluruh di tanah Melayu dan juga di pantai timur Sumatera. Ini adalah empire dia lah, kita kata di maksudnya kawasan dia yang dia dapat luaskan empire dia. Di negeri Melaka, Sultan guna 2 cara, iaitu diguna tanah jajahan dan juga kawasan naungan. So ingat, ada kawasan yang digelar sebagai tanah jajahan dan juga naungan.
Kegemilangan empayar yang luas ini dapat dilihat daripada aspek pembentukan, iaitu cara pembentukan, kepentingan dan struktur pentadbiran. Inilah kita akan lihat sekejap lagi, okey? Dengan perluasan empayar ini membolehkan Melaka menguasai politik dan ekonomi wilayahnya dan dapat menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah ataupun empayar yang dia dah ada ni. Okey, ekonomi maksudnya dia dapat pedagang-pedagang daripada negeri tanah jajahan, negeri-negeri naungan dia datang untuk berdagang, datang untuk orang kata apa, bawa barang. Okay, ada juga dengan negeri-negeri tadilah lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam tadi ke tanah jajahannya dan juga negeri-negeri naungan. Okay, nampak tak dengan cara pembentukan empayar ini, ekonomi dapat dijana daripada kawasan empayar Melaka dan juga agama Islam itu dapat disebarkan dengan lebih mudah. Dan akhirnya Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan gemilang di alam Melayu. Okey, faham tak pembentukan empayar ni? Empayar Melaka terdiri daripada semenanjung tanah Melayu, iaitu daripada Perlis sehinggalah ke Johor, dan juga di bawah kita iaitu pantai timur Sumatera. Okay, ada kawasan-kawasan yang terletak di bawah tanah jajahan, ada juga yang berada di bawah naungan. Okay, dengan adanya kawasan ini ataupun empayar inilah, politik, ekonomi dan agama Islam dapat disebarkan, dapat dibuat dengan lebih mudah. Sebab itulah Kesultanan Melayu Melaka tadi ni dapat menjadi lebih kuat dan terkenal hasil daripada pembentukan empayar. Pembentukan empayar, so kita nak lihat cara pembentukannya. Ada 3 cara yang digunakan oleh Sultan Melaka. Yang pertama, dia buat secara penaklukan. Cara kedua, perkahwinan. Cara ketiga, naungan. Kita lihat di sini. Penaklukannya ialah untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Maka kat sini, antara kawasan semenanjung tanah Melayu yang terlibat ada Kuala Linggir, Beruas, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Ini cara dia takluk lah, dia ambil. Manakala Sumatera kita ada Siak, Rokan, Kampar. Ni Kampar dan Rupat. Ini kawasan-kawasan yang jadi kawasan penaklukan. Kalau melalui perkahwinan, macam mana dia meluaskan empayar dia? Dia berkahwin. Maksudnya Sultan Melaka tadi berkahwin dengan puteri daripada kerajaan lain. Bila dengan cara dia berkahwin dengan puteri dari kerajaan lain, sekaligus hubungan, persahabatan dan kekeluargaan dapat dikukuhkan di antara kerajaan Melaka dengan kerajaan negara lain tadi. Contohnya kat sini nampak tak? Sultan Melaka, Sultan Mansur Shah berkahwin dengan Raden Galoh Cendana Kirana. Iaitu Puteri Majapahit. Sebila dia dah berkahwin, sekaligus empayar Majapahit itu dapat dikuasai oleh negeri Melaka secara tidak langsung, dengan cara berkahwin. Naungan, terdapat pemerintah kerajaan lain yang rela untuk bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Yang ini tak ada paksaan. Ini takluk pergi ambil serang apa semua kan. Yang ini tak ada paksaan. Rela hati untuk berada di bawah naungan Melaka. Sebab apa? Bila negeri tadi rela berada di bawah naungan Melaka yang terkenal tadi, raja negeri itu akan ditabalkan oleh Sultan Melaka. Barulah sah jadi raja sebab ditabalkan oleh sultan lain. Antara kerajaan yang berada di bawah naungan negeri Melaka ialah Lingga, Petani dan Kedah. So
Anak-anak ingat ya, 3 cara pembentukan empire. Macam mana empire Melaka tadi boleh jadi luas. Ni contoh gambaran perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Majapahit. Contohlah ni kan. Inilah yang dikatakan tadi empire Kesultanan Melaka daripada Semenanjung Tanah Melayu. Ni Semenanjung Tanah Melayu ni hingga dan juga pantai timur Sumatera. Inilah kawasannya. Ni empire Melaka. So kat sini ada negeri yang ditakluk dan ada negeri yang rela berada di bawah naungan negeri Melaka. Apakah pentingnya pembentukan empire? Kepentingannya ada 4. Yang pertama politik, kedua ekonomi, ketiga sosial dan keempat agama. Ingat 4 kepentingan ini. Apa yang dikatakan politik? Sebab apa? Bila dia meluaskan wilayah dan jajahan takluk, kemudian dia dapat mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk. Kemudian dia dapat menyekat kuasa luar yang kuat seperti Siam, Majapahit dan Pasai. Sebab apa? Dengan pembentukan empire tadi, kalau kita tengok asal Melaka itu adalah sebuah kawasan negeri yang kecil. Betul tak? Kan? Melaka kecil je kan sekarang. Tetapi dengan pembentukan empire itu kita dapat lihat Melaka besar kan? Kawasan empire dia ada di Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Maka di situ dia akan jadi lebih kuat. Dan bila dia kuat, dia boleh sekat kuasa-kuasa kuat seperti Siam, Majapahit dan Pasai tadi nak takluk balik Melaka itu. Manakala dari sudut ekonomi, dapat menguasai perdagangan di Selat Melaka. Maksudnya negeri-negeri takluk dan negeri-negeri naungan tadi datang singgah ke pelabuhan Melaka membawa bekalan daripada negeri masing-masing atau kawasan masing-masing untuk berdagang di Melaka. Maka Melaka dapat ada pelbagai jenis barang dan sumber. Selain itu, Melaka juga dapat menerima hadiah dalam bentuk wang, emas, timah dan bantuan kenteraan daripada empire dia tadi. Daripada negeri-negeri di bawah naungan Melaka dan juga negeri-negeri taklukan Melaka. Mereka akan bagi hadiah, mereka akan bekalkan makanan dan bawa berniaga di pelabuhan Melaka. Dari aspek sosial, di sini wujudnya asimilasi budaya tempatan. Di mana kita menerima budaya daripada luar negara dan diadaptasikan, dibawa masuk ke dalam negara kita. Kita terima budaya Arab, India, Cina dan juga daripada alam Melayu. Maka di situ wujudlah masyarakat yang majmuk di negeri Melaka ataupun empire Melaka. Mereka sebenarnya datang untuk berdagang. Bila mereka berdagang, mereka datang ke negeri Melaka, bawa barang, buat aktiviti jualan dan kemudian mereka tinggal di negeri Melaka itu untuk beberapa hari, untuk beberapa minggu sebelum mereka pulang atau meneruskan perjalanan ke negeri yang lain. Maka di sinilah kita lihat ada yang suka tinggal di Melaka, terus tinggal di Melaka. Dan wujudlah masyarakat majmuk di sini. Seperti apa yang berlaku sekarang. Dengan adanya empire Melaka tadi, maka penyebaran agama Islam dapat dilakukan. Islam berkembang luas ke negeri-negeri empire tadilah. Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan Patani, iaitu di kawasan empire Melaka seperti peta yang cikgu tunjukkan tadi. So agama itu dapat disebarkan dengan lebih mudah. Ada 3 jenis pentadbiran. Yang pertama pentadbiran pusat, kedua kawasan naungan dan yang ketiga kawasan jajahan.
Kalau pentadbiran pusat, maksudnya pusat pemerintahan terletak di tempat raja bersemayam. Di sinilah pusat. Kalau di Melaka maksudnya terletak di kota Melaka lah. Istananya, ada pusat pemerintahan dan pentadbiran. Di sini raja akan dibantu oleh pembesar berempat. Seperti yang kita dah belajar dalam subtopik 5.2 di bahagian 1. Sistem pentadbiran raja akan dibantu oleh pembesar pusat, iaitu pembesar berempat. Kita ada bendahara, penghulu bendahari, kita ada temenggong dan kita ada laksmana. Di kawasan naungan, yang ini kawasan yang mengaku ketuanan Melaka tadi, dia akan hantar ufti. Kawasan naungan tadi dia naungan ni apa? Dia rela berada di bawah negeri Melaka. Bila dia rela, raja itu akan ditabalkan oleh Sultan Melaka menjadi raja. So dengan itu mereka akan hantar ufti dan mengakui Melaka adalah tuan dia lah. Kan? Pemerintahan akan diketuai oleh pemerintah negeri dan dibantu oleh pembesar tempatan juga. Manakala di kawasan jajahan, pemerintahan akan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Yang dilantik oleh Sultan Melaka akan jadi pemerintah di kawasan jajahan ataupun kawasan taklukan tadi. So cikgu harap anak-anak boleh bezalah yang mana satu kawasan jajahan ataupun taklukan, yang mana satu kawasan naungan, dan apa itu naungan sebenarnya. Cikgu dah terangkan sebelum ni. Bila dah faham dia tu akan jadi mudahlah pemahaman awak tentang tajuk ini. Aspek kedua, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, di mana dia dapat jadikan pusat penyebaran agama Islam, di mana dia kata sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awam menerima pengaruh Islam di alam Melayu adalah di Samudra Pasai dan Perlak. Hanya dua kawasan ini yang menerima agama Islam. Tapi selepas kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, banyak agama Islam telah agama Islam telah tersebar dan pemerintah telah memeluk agama Islam dan menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka itu muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang unggul pada abad ke-15. Dengan adanya pengislaman pemerintah. Tapi pada sebelum itu agama Islam hanya berada di Samudra Pasai dan Perlak. Kemudian agama Islam berkembang menjadi budaya hidup masyarakat alam Melayu. So Melaka dijadikan pusat penyebaran agama Islam disebabkan oleh pemerintah tadi telah memeluk agama Islam, maka agama Islam lebih mudah untuk tersebar di kawasan Empire Melaka. Bagaimana agama Islam boleh tersebar? Dia ada 5 cara. Tinggal lihat cara pertama yang tadilah pemerintah memeluk agama Islam. Kedua, melalui perkahwinan. Ketiga, peranan ulama dan mubalik yang menyebarkan agama Islam ke Empire Melaka, iaitu kawasan jajahan dan kawasan taklukan. Dengan adanya aktiviti perdagangan di mana pedagang Arab datang ke negara kita, berdagang ke Melaka pada waktu ini, pedagang Arab kan agama Islam, dan juga melalui perluasan kuasa. So ada 5 cara agama Islam tersebar. Kita lihat pengislaman pemerintah di mana Sultan Iskandar Shah memeluk agama Islam pada tahun 1414 dan kemudian akan diikuti oleh pembesar dan juga rakyat. Selepas itu Sultan Muzaffar Shah menjadikan agama Islam sebagai arama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Melalui perkahwinan, Sultan Mansur Shah tadi berkahwin. Puteri Sultan Mansur Shah berkahwin dengan putera Raja Siap. Maka agama Islam boleh disebarkan ke negeri Siap dengan mudah. Ketiga, peranan ulama dan mubalik. Kat sini, pemerintah Melaka akan hantar ulama-ulama dan mubalik ke seluruh kawasan-kawasan dia tadilah. Empire dia,
kita ada ajaran tasawuf dan sufi diperkembangkan melalui ulama dari Timur Tengah dan India. Antaranya adalah Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Ni yang terkenal kan. Sultan Alauddin Riyad Shah akan menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Indragiri tentang hal ehwal agama Islam. Okey, maksudnya raja pun akan menuntutlah, akan belajar daripada peranan daripada ulama-ulama ini tentang Islam. Inilah contohnya. Okey, ni kan raja kan, ni sultan kan. Okey. Pemerintah Melaka hantarlah ulama ni mubalik tadi ke negeri negeri Siak tadi kan. Sebarlah agama Islam. Aktiviti perdagangan Islam juga tersebar melalui aktiviti perdagang, di mana ada pedagang Cina, India, Arab yang datang ke negeri Melaka. Selain mereka buat aktiviti berdagang, berjual beli, sebenarnya mereka juga ada sifat mumalih yang mendorong penyebaran Islam tadi. Oleh itu, dari Melaka, Islam disebarkan di kawasan lain yang pedagang-pedagang tadi singgah seperti Brunei, Filipina dan Kepulauan Indonesia. So agama Islam itu dapat disebarkan melalui pedagang yang datang berdagang. Ni contoh pedagang-pedagang Arab yang datang sambil berdagang, sambil menjadi mubalik untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Sama juga ini di pelabuhan Melaka, kita tengok ada pedagang-pedagang Arab kan, sambil datang berdagang, sambil membuat penyebaran agama, melakukan penyebaran agama Islam. Seperti ini juga dapat pedagang Arab, kita ada pedagang Cina, ni masyarakat tempatan, berdagang sambil sebarkan. Nampak tak apa yang pedagang Arab kat sini buat? Di tengah solat. Dengan adanya dia solat ni, ramai orang lihat, ramai orang perhatikan dan tertanya dan belajar, sambil belajar di situ tentang agama Islam. Nampak tak? Itu kita cikgu kata, sambil dia berdagang, sambil dia menjadi mubalik untuk menyampaikan dakwah tadilah. Yang kelima, kita akan lihat perluasan kuasa, di mana Kesultanan Melayu Melaka menyebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa, di mana negeri naungan dan jajahan tadi akan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah. Ni kawasan pengaruh Islam di Asia Tenggara. Cuba tengok di negeri Melaka ini kan agama Islam, maksudnya pedagang Arab dan Cina, India dah bawa agama Islam tu datang ke Melaka. Tapi daripada negeri Melaka itu, agama Islam dapat disebarkan ke merata empire negeri Melaka. Nampak tak? Kalau tadi kita belajar Empire Melaka sini kan, Semenanjung Tanah Melayu dan juga di sebelah timur Sumatera. Sedikit demi sedikit, kawasan itu dapat menyebarkan pengaruh agama Islam ke semerata tempat. Asalnya hanyalah di negeri Melaka, tapi agama Islam itu tersebar ke tempat-tempat lain dengan lebih mudah. Kesan penyebaran agama Islam ada 4, di mana iaitu kita ada tumpuan ulama, kita ada tempat pembelajaran, kita ada pesuratan, yang keempat kita ada pemerintahan dan pentadbiran. Ini 4 kesan ya. Kena ingatlah tadi cara penyebaran agama Islam ada 5, kesan ada 4. Kita lihat satu persatu. Tumpuan ulama. Kesannya kepada Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Sultan Melaka menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan kitab-kitab agama seperti Darul Mansub. Nampak tak kat sini?
Okay, ulama-ulama datang, pendakwah-pendakwah datang daripada pelbagai negara. Kan? So, ramailah datang ke negeri Melaka menjadi tumpuan ulama. Yang kedua, menjadi tempat pembelajaran. Di mana sewaktu pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, sama ada madrasah, masjid, surau itu akan dijadikan tempat untuk belajar Al-Quran dan menuntut ilmu tasawuf. Melaka dijadikan tempat lah. Maksudnya kat situ ada masjid, ada madrasah dan ada surau untuk belajar agama. Okay, selepas tumpuan ulama tadi, okay, kesan kepada penyebaran agama Islam menjadikan Melaka tadi tempat tumpuan ulama, menjadikan Melaka sebagai tempat untuk belajar agama. Dan kita ada yang ketiga, persuratan, di mana terdapat pengaruh Islam dalam karya sastra dari Arab dan Parsi. Inilah kita ada hikayat Muhammad Ali Hanafiah, kita ada hikayat Amir Hamzah yang mana ianya ditulis dalam bahasa Jawi, kan? Okey, kitab ni lah, kan? Kemudian berlaku perkembangan tulisan Jawi dan tulisan bahasa Melayu. Dan akhir sekali bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan dan bahasa penulisan selepas ada tulisan Jawi. Ini buktilah wujudnya kata penerimaan agama Islam yang mana kita ada tulisan Jawi ditulis di dalam kitab-kitab. Kita juga ada tulis dalam undang-undang hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka, kan, dalam tulisan Jawi. Yang terakhir, kita akan lihat kepada pemerintahan dan pentadbiran. Nampak kita ada hukum kanun Melaka, kan, kita ada undang-undang laut Melaka. Okey, ni pemerintahan dan pentadbiran banyak ditulis dalam bahasa Jawi. Nampak ulama memainkan peranan penting dalam hal-hal pentadbiran. Mufti dan kadi diwujudkan untuk kelicinan pengurusan agama Islam di dalam pemerintahan dan pentadbiran negeri Melaka. Setakat ini sahaja penerangan cikgu tentang aspek-aspek kegemilangan. Untuk mengikuti sambungan aspek kegemilangan, boleh ikuti dalam video seterusnya. Jangan lupa untuk lihat sambungannya. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk beri manfaat kepada kawan-kawan yang lain dan juga teruskan menyokong channel Cikgu Linda. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain siaran. Terima kasih. Assalamualaikum.